ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnia nikmat daripada Allah Taala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi meneruskan lagi berkenaan dengan ayat-ayat suruhan. Kita masih lagi pada bab berkenaan dengan anak-anak. Bagaimana perintah Allah Ta'ala menyusukan anak, memelihara anak dengan baik, sebagaimana yang telah kita hurai pada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan pada minggu ini kita sebut berkenaan dengan perintah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak serta berjaga-jaga dengan masalah kelalaian dengan sebab adanya anak ini. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 ni adalah salah satu daripada tajuk yang terakhir dalam surah At-Taghabun. Yang pertama sekali, dia ada arahan yang lain juga selain daripada arahan beri pendidikan, beri pengajaran kepada anak-anak. Dia ada juga ayat jihad dan perang, iaitu arahan kepada orang Islam yang kita sebut muslimin supaya sedia berperang dengan kaum kerabat sendiri yang kafir apabila tibanya seruan jihad. Maknanya apabila berada dalam situasi disuruh oleh pemerintah supaya berperang, berjihad untuk mempertahankan agama ataupun tanah air daripada dijajah. Di sana ada perintah daripada arahan daripada pemerintah ulul amri. Maka siapa sahaja yang melawan Islam, sama ada keluarga sendiri, maka hendaklah berdepan dengan mereka. Baik. Dan ayat yang ke-14 ni juga termasuk umur munazzimah, iaitu perbincangan berkenaan dengan ayat-ayat hubungan sesama makhluk ataupun berurusan dengan makhluk. Kita telah sebut bahawa
umur muslihah, itu salah satu perbincangan ayat kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah. Al-umur munazzimah, iaitu hubungan kita sama makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita hidup di atas muka dunia ini. Di antara ajaran Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ni Allah Ta'ala tujukan kepada siapa sahaja yang mengaku beriman di kalangan mukmin yang sejati. Golongan yang lemah iman, munafik, mungkin tak ambil pengajaran daripada ayat ni. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wahai orang beriman, ada pengajaran penting yang Allah Ta'ala beri dalam ayat ini. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala sebut, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu adalah menjadi musuh bagimu. Dia ada cerita ayat ni. Kalau kita tengok menurut satu pendapat, ada beberapa orang para sahabat ni, kalau kita tengok satu riwayat daripada Ibnu Abbas, bila dia ditanya mengenai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum, sampai ke akhir ayat. Bila dia ditanya berkenaan dengan ni, dia pun sebut bahawa ada sejumlah lelaki yang telah pun masuk Islam di Mekah. Dia masuk Islam di Mekah. Maka ketika nak berhijrah dan bergabung dengan Nabi SAW, duduk di bawah Nabi di Madinah, nak berhijrah, maka isteri-isteri dan anak-anak mereka tidak mahu ditinggalkan. Mana isteri dan anak-anak ni tak mahu keluar daripada Mekah. Dia hanya nak keluar Mekah. Pada akhirnya, setelah mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada penaklukan kota Mekah, lalu mereka lihat puak-puak sahabat ni telah mendalami agama. Dia sendiri nak hijrah tu terhalang dengan asbab-asbab yang tertentu. Dia tengok bila ramai kawan-kawan dia ni dah dalam agama, dah belajar agama banyak, tahu perkara banyak, dia rasa nak marah dengan situasi dia lah. Lalu dia pun lemparkan kemarahan itu pada anak isteri dia yang menghalang dia untuk berhijrah. Yang menghalang dia untuk berhijrah. Dan ketika mana dia nak hukum isteri dan anak-anak ni, Allah Ta'ala menurunkan firman ini. Itu kalau kita kira asbabun nuzul. Allah Ta'ala suruh dia memaafkan dan mengampunkan mereka, yang kita akan bacakan nanti. Baik, itu dari sudut ayat ni kita nak faham macam mana. Yang pertama, peringatan Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sungguhnya di antara isteri dan anak-anak kamu ini menjadi musuh bagimu. Kita tak boleh fikir lagi satu golongan yang rapat dengan kita, yang berurusan dengan kita sepanjang waktu dengan kita, itu ahli keluarga kita lah. Tapi Allah Ta'ala kata kamu kena jaga dengan dia, kerana dia boleh membahayakan kamu daripada segi agama. Sebagaimana ya Allah Ta'ala sebut dalam suratul Munafiqun. Kalau kita boleh tengok dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, kata Allah Ta'ala, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah.
Maknanya ada beberapa benda yang boleh kita ambil poin ni. Ada ulama tafsir sebut bahawa anak dan isteri kita ini menjadi musuh bagi kita. Di hari akhirat mereka bergaduh. Di atas muka dunia ni mereka rapat, duduk sekali, makan sekali, duduk satu rumah. Tapi macam mana akhirat mereka boleh berkelahi sedangkan mereka duduk satu rumah? Kerana anak dan isteri menghalang si suami itu daripada melakukan ketaatan. Maka dia akan salahkan anak isteri dia. Pada masa tu kedua-duanya golongan yang rugi. Pertama, yang kedua, menjadi musuh pada kamu, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini dengan perkataan min, inna min azwajikum. Min ni bukan makna semualah, kita kena faham makna sebahagian. Jangan pula kita salah faham bahawa anggap semua ahli keluarga kita ni musuh kepada kita. Tidak, sebahagian sahaja. Bahagian yang macam mana? Yang tidak memahami agama dengan sepenuhnya, yang tidak memahami agama dengan sepenuhnya. Allah Ta'ala ingat kepada kita bahawa pasangan kita, anak-anak kita ni boleh menjadi musuh kepada kita kalau kita tengok ayat sebelum daripada ayat 14 ni. Ayat 14 ni dia mari ada ayat nombor 13 dalam surah At-Taghabun. Dia ada kaitan dia, kaitan dia. Ayat nombor 13 disebut berkenaan dengan tawakal. Allah falyatawakkal, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan tawakal. Apa kaitan dia? Baik, jikalau mereka tidak menyerah diri pada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita je bertawakal, serah pada Allah. Tapi anak-anak kita ni jenis orang yang tidak menyerahkan diri pada Allah Ta'ala dalam segala urusan. Mungkin dia menjadi musuh kepada kita. Itu kaitannya. Kerana urusan orang mukmin ini mesti serah pada Allah. Selain daripada berusaha, kita berusaha itu wajib, tapi selebihnya Allah, kepada Allah Ta'ala. Itu syariat agama dan akidah kita. Dia boleh juga jadi musuh jikalau dia menarik kita lain daripada jalan agama dan menyibukkan kita dengan kehendak-kehendak yang dia nak. Terlampau mengikutkan kehendak, terlampau mengikutkan kemahuan sama ada isteri ataupun anak-anak. Benda ni adalah perkara yang besar yang boleh menjadi musuh kita. Keterlaluan dalam bab melancong, dalam bab makanan, semua sekali itu keterlaluan. Macam saya sebut bulan lepas dah, ada jenis orang tu tak boleh nak buat keputusan kalau tak balik tanya bini dulu. Macam mana Haji? Boleh pergi ke tak? Dia kata balik tanya orang rumah tu. La ilaha illallah. Malulah. Sebab apa? Sebab kena tanya orang rumah dulu. Keputusan tu duduk di dia. Padahal kita hak bos lah keluarga tu. Kena mengadap dia dulu juga. Big boss. Jadi benda tu semua adalah benda yang sebenarnya kadang-kadang kita turutkan. Bukan orang kata sayang ke bini ustaz. Iyalah sayang, tapi ada hak dia. Sayang pada anak isteri ni ada hak dia. Kalau kita tak ikut, tak boleh juga. Kalau kita ikut semua pun tak boleh. Kita kena berada di tengah-tengah. Ikut mana yang patut, larang mana yang patut. Dan ketua keluarga ni memanglah suami ni akan kita panggil nak memenuhi kehendak ahli keluarga. Itu satu benda yang semua orang kena buat lah. Tetapi kehendak yang macam mana? Kehendak yang macam mana? Jadi kalau kita tengok sini, suami ini bekerja keras untuk memenuhi segala keperluan, kerana atas desakan hidup isteri itu nak lebih daripada kemampuan. Jadi suami kena
cari sungguh-sungguh untuk isteri. Satu benda yang salah. Suami cari hidup dengan sekadar cukup keperluan, dan keperluan seseorang ini dia berlainan. Boleh faham ni? Macam orang menikah 2-3 jugalah. Kita ni hak tak ada keperluan ni, gata juga nak pergi menikah 2. Bismillah. Nah, mungkin seseorang tu dia perlu kepada keperluan dia. Keperluan dia. Ya, anak 12 dah. Bini pun sakit dah, tutup kilang dah. Faham tak pakcik dah? Tutup kilang ni takut tak faham ya? Tutup kilang dah. Suami ni gagah lagi, sihat lagi. Isteri tu kecil manis dah, kita kata. Maka pada ketika itu, kalau nak anak lagi, kena buka kilang baru lah. Keperluan. Marah orang perempuan ni kalau cakap gini. Nah, minta maaf lah, tapi itu benda realiti yang berlaku. Sebab apa? Dia ada kemampuan. Kalau dia ada kemampuan lah, dari segi hartanya ada, pencingnya tak habis makan, tanahnya banyak, maka dah kita ada kederak lagi, carilah. Tapi kena bicara molek ke bini ni. Kalau payah faham, isteri payah faham. Payah faham nak keadaan dia tu sakit dah. Dia bukan bermakna kita benarkan suami tu nikah lain, suami tu tak ada kasih sayang dah, kena ada. Kasih sayang ni bukan benda yang dimiliki, benda yang dinikmati sahaja. Kasih sayang ni bukan milik kita, milik Allah. Dinikmati sahaja. Dinikmati mana apa sampai tahap Allah tak nak tarik nikmat tu, tak ada. Kalau dia tak pergi kahwin lain pun, dia jadi apa? Dia sakit dan dia mati. Kalau dia mati dulu, kalau kita mati dulu, dia kahwin lain. Duduk rumah kita pun, naik motor gendong lalu kat kubur kita, sakit hati kita kata. Kalau boleh jadi hantu, ngoseklah dia. Nah, jadi kita kena letaklah kepala kita, tak kira lelaki ke perempuan ke siapa je, kita kena letak bahawa kasih sayang ini benda yang dinikmati oleh seseorang, bukan dimiliki. Anda faham situ dulu. Apa benda sahaja yang kita sayang, baik harta kita, baik anak kita, baik isteri kita, dinikmati. Nikmat ya Allah Subhanahu Wa Taala beri di atas muka dunia ni, kita kena bersyukurlah. Tapi milik kita dah bukan milik kita. Rumah yang kita sayang, kereta yang kita sayang, anak isteri kita sayang, nikmat sahaja. Milik tak sama sekali. Dia boleh ambil bila-bila masa sebab milik Allah. Kereta kita boleh ambil bila-bila masa, harta kita boleh diambil bila-bila masa sebab milik Allah, bukan milik kita. Baik, itu kamu kena berhati-hati. Jadi keluarga yang bahaya ni bila pasangan minta benda yang lebih daripada had, dari sudut materialistik, nak mahu senang, kaya, lalu suami pun bekerja sungguh-sungguh sampai lupa pada agama, lupa pada hal haram, kerana desakan isteri, dan isteri itu kita terlampau sayang ke dia. Tak boleh juga begitu. Isteri pun begitu juga. Jangan sayang pada suami 100%, jangan. Sebab saya sebut dah tadi lah, sayang itu milik Allah. Selagi mana kita letak kasih sayang kita Allah wa Rasulih, kita akan rasa manisnya kita beriman pada Allah Ta'ala. Sebab dia punya guide kasih sayang ni, itu ayyakuna Allah wa Rasulih ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu berkenaan dengan hub. Itu sayang kepada Allah, cinta kepada Allah Rasul lebih pada segala-galanya. Dan sayang kepada seseorang juga kerana Allah, bukan kerana lain. Itu nak tunjuk pada kita kasih sayang kita hak sebenar dalam jiwa kita ni adalah milik Allah Ta'ala, bukan milik manusia. Kita perlulah sayang pada manusia dengan tidak 100%, mungkin 90, mungkin 80.
Oh, kita tak kecewa. Kalau kita sayang sangat ke dunia ni, tiba-tiba hilang dunia daripada kita, kecewa. Ada orang sampai tak gila. Sebab apa? Sebab dunia tu telah hilang daripada dia. Nak tipu kau orang, kau 1 juta, 2 juta kau. Jadi nak putus wayar kepala otak dia ni. Begitu juga dengan orang yang sayang pada seseorang, sayang pada suami, sayang pada isteri, gitu juga. Diambil oleh Allah Ta'ala isteri dia, sama ada suami ataupun isteri. Oh, sayang, tak nak duduk di rumah, tak boleh rumah, terpaksa jual, duk terbayang muka dia, nak tidur malam duk terbayang muka dia. Sebab apa? Sayang sangat pada suami. Itu masalah pengurusan emosi yang ada pada tubuh kita. Baik, fahdharuhum, maka berhati-hati terhadap mereka. Allah beri nasihat supaya kita berhati-hati. Maknanya jangan ikut sangat kehendak dia, jangan ikut sangat kehendak dia, dan beri dia didikan dengan didikan yang baik, iaitu didikan agama. Isteri, anak-anak ni kalau kita letak didikan agama, akidah tauhid nombor 1 sekali, dia payah sikit lah. Nak ada perangai, kalau ada perangai juga tu ujian lah bagi kita. Tapi kalau kita meletakkan dunia duduk depan dulu lebih daripada Allah dan Rasul, maka dia banyak perangai. Ada banyak perangai. Kita jangan terpengaruh dengan TV yang dilakonkan oleh pelakon-pelakon dalam TV tu. Tu menipu dia tu. Dia sendiri pun tak bahagia, cerah tangga dengan betul lelaki dengan bini dia, kita dah ikut dia. Jangan. Itu sebagai lakonan nak beritahu bahawa hidup ni ada orang begitu. Jangan ikut. Jangan ikut. Siapa kita nak ikut? Nabi sebut khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahlik. Nabi sebut khairukum li ahlik, sebaik-baik kamu dan keluarga kamu, dan aku contoh yang paling baik dalam masalah keluarga. Nabi sebagai contoh. Nabi biasa jadi ayah pada seorang anak, biasa. Tapi takdir Allah Ta'ala, anak Nabi ni meninggal kecil-kecil, cuma seorang je, Fatimah, yang meninggal selepas daripada Nabi SAW. Tapi Nabi menjadi seorang ayah kepadanya. Nabi keluarkan kenyataan yang cukup hebat. Lau kana Fatimah tasaraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah itu mencuri, aku yang akan potong tangannya. Tak ada kompromi dalam masalah syariat. Tak ada kompromi. Begitu juga anak kita, menantu kita pun samalah. Anak kita ni okey dah, tapi kita pilih menantu yang tidak okey, masalah juga. Kita ahli masjid, menantu, ya Allah, balik rambut merah, orang pun tengok menantu kita. Bukan jenis orang pelih lah, orang tempat lain. Tak, balik dengan rambut merah apa, Allah, orang kata menantu tu imam, contohlah tu lah. Jadi menjadi perbualan orang, pelik sangat pakaian daripada orang. Sebab menantu ni zuriat keturunan kita lah, akan keluar daripada tu, maka lahirlah cucu. Adakah kita nak jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Allah Ta'ala ganti zuriat keturunan lepas daripada tu, orang yang adaa'us salah wattaba'us syahawat. Dua perkara, leka dalam semaya ikut hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya. Allah Ta'ala sesatkan semua zuriat keturunan kita, bermula daripada dia, bawah. Kenapa? Kerana asas agama itu tidak dibina dalam keluarga. Lu fahdharuhum, kamu kena berhati-hati terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, dan jika kamu maafkan, lupakan serta mengampuni mereka, rujuk kepada ayat yang saya bacakan, yang kita bacakan, yang saya sebut asbabun nuzul tadi. Sahabat tu rasa nak marah bila tengok sahabat-sahabat lain mendalami agama apa, dia tak boleh nak berhijrah dengan sebab ada perkara yang tertangguh. Lalu dia menjadikan anak dan isteri ini sebagai bahan kemarahan dia, kerana menghalang dia daripada hijrah. Lalu Allah Ta'ala kata kamu maafkan dia. Allah Ta'ala bukan suruh kita ceraikan ataupun pukul dia,
Kalau kita nak faham konteks ayat kita sekarang ni, bahawa Allah Ta'ala suruh memaafkan dia jika dia buat silap. Memaafkan dia itu lebih baik. Dan apabila memaafkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, apabila sebut wa in ta'fu, memaafkan, jangan ungkit lagi lah. Jangan ungkit. Seseorang yang telah memaafkan seseorang itu tidak boleh ungkit lagi kesalahan dia yang lepas. Maaf gitulah. Nah, bila dah maaf, maka senyap gitu, tak payah kata apa. Dah maaf dah, tak payah ungkit lah. Awak ni begini. Jangan kita ikut kata-kata orang kaunseling moden ni. Ada jenis orang kaunseling ni, dia kaunseling ni bagus, tapi dia tak masuk dengan dalil agama, tu jadi masalah. Sesetengah daripada tu, dia kata kalau kita tak puas hati dengan satu perkara tu, kita sebut, dia kata kita sebut begitu. Tak puas hati dengan satu perkara, mana boleh begitu. Nak marah dengan tak puas hati satu perkara ni tak boleh, kita kena bincang. Berbincang dengan mengungkit ni lain. Dulu saya dah maafkan awak dah, ni kali kedua awak buat, tu lain. Ni dah kita dah maaf dah, tapi kita ungkit lagi, tak perlu dah. Maaf lah, nak ungkit apa lagi? Kita nak maaf seorang, tak perlu ungkit kesalahan yang dia buat pada kita, kita maaf. Agama yang mengajar kita begitu. Satu lagi perkataan yang penting, tasfahu. Jangan hukum atas kesalahan mereka dengan ungkit, jangan mencela. Dan apabila kita sudah maafkan, maka benda tu sendiri akan hilang dalam memori kita. Sebab apa? Kita maaf dah. Selagi mana benda tu duduk bermain dalam memori kita, bermakna kita tidak memaafkan dia. Beri pengajaran pada dia, maafkan kesilapan dia. Wa tasfahu, kita kena hapuskan dalam ingatan bahawa dia tu pernah bersalah dengan kita. Tu Allahu Akbar, benda payah-payah saja tu. Bukan benda hak senang. Bila orang buat salah kepada kita, kita nak maafkan dia, nak hapus benda tu duduk dalam fikiran kita. Syaitan duduk main. Dia kata, tak ingat dulu dia buat apa kamu kata. Tak ingat dulu begitu, tak ingat begini, kita pun habis ingat hak lama-lama. Mulut ni tak apalah, saya maaf dah. Ini maaf sungguh ni, bukan maaf orang politik ni. Boleh faham ni? Maaf orang politik ni boleh 3 hari 4 hari, lepas tu dia balas pula, dia bergaduh pula. Kalau tak kena dengan apa yang dia nak, tu maaf orang politik. Ni maaf betul-betul ni. Maaf betul-betul, maaf sungguh-sungguh, tak ungkit dah kesilapan lepas. Kalau ada orang politik boleh maaf betul-betul, alhamdulillah lah. Apa-apa yang dibuat dia tidak kena dengan agama, tiba-tiba dulu bergaduh, sekarang boleh berbaik dan maafkan, apa tak sudah ungkit lagi lepas-lepas tu. Kita takut maaf tu maaf politik saja. Kerana ni lepas tu kita bergaduh pula lepas ni. Tak kena dengan cara aku, kita bergaduh. Kalau masuk duit dalam poket aku, kita baik. Itu maaf politik dia panggil tu. Tak ada kena mengena dengan politik Malaysia ni, cerita Venezuela ni. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, sebab apa kita perlu menyelamatkan, satu benda lagi, sebab apa kita perlu menyelamatkan anak isteri kita? Kerana dia memberi markah kepada kita, beri pahala pada kita. Kerana kita meninggalkan anak yang baik adalah salah satu daripada pahala yang berterusan, yang tidak mati bersama dengan kita.
meninggalkan isteri dalam ilmu agama baik. Kalau kita mati, dia boleh didik anak-anak kita dengan dasar tarbiyah agama. Dia tak lari. Anak kita yang kita didik dengan agama ni takut ke Allah Ta'ala, walaupun ayahnya tak ada dah, meninggal dah, tapi dia terus jaga apa yang disuruh oleh ayahnya, supaya jaga agama, jaga solat. Sedangkan kita pesan anak kita supaya solat, tapi dia ingat kerana kita telah meletakkan asas agama dalam jiwa dia. Apabila dia ingat bahawa ayah aku pesan begini-begini, dan dia akan terus mendoakan kita dengan doa yang kebaikan pada kita. Walaupun kita mati, tetapi pahala itu tidak mati bersama dengan kita. Maka Allah Ta'ala ajar buat begini, kamu kena ajar dia, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi amat penyayang. Ingat, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala maha pengampun dan dia kasih pada orang. Kalau Allah Ta'ala ni maha pengampun, lalu kamu ampunkanlah dia, maafkanlah dia. Jangan jadikan poin untuk kamu marah pada dia. Jangan, kamu ajarlah dia baik. Itu adalah perintah supaya Allah supaya kita semua memberi pendidikan kepada anak-anak dan memaafkan dia jikalau dia melakukan kesilapan. Ada setengah daripada mak ayah telajak kata-kata. Nah, aku tak maafmu dunia akhirat. Jangan pijak lagi masuk lagi rumah aku ni. Tu orang panggil telajak. Nak marah sangat. Marah ni jangan bagi syaitan ambil alih diri kita. Marah-marah ni pada syaitan. Sebab tu Nabi suruh, kalau orang tu berdiri, Nabi suruh duduk. Diri, Nabi suruh duduk. Nak marah lagi, Nabi suruh pergi ambil wuduk. Ambil wuduk. Supaya marah-marah ni api syaitan. Jangan bagi syaitan mengawal kemarahan kita. Biar malaikat duduk sekali dengan kita, benda patut marah, kita marah. Bukan tak patut marah, tapi jangan sampai keluar perkataan yang boleh memutuskan silaturahim. Kerana itu adalah benda yang diharamkan oleh agama ini. Walaupun amal kita banyak macam mana pun, bismillah. Tetapi kalau kita memutuskan silaturahim, Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tak pandang begitu. Baik. Seterusnya, satu lagi bab yang boleh kita sebut pada hari ini, perintah bersederhana dalam mengasihi anak-anak. Firman Allah Ta'ala surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Ayat ni dia panggil ayat warning, takhwif. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut mengancam orang yang mementingkan keluarga, kerabat, saudara-saudara lebih daripada Allah dan Rasul, serta berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kul, kamu katakanlah Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapa-bapa mereka. Nabi Muhammad disuruh sampaikan berita perkara penting dalam ayat ni, itu kamu sebut wahai Muhammad. Kamu sebut jika bapa-bapa, anak-anak, wa ikhwanukum, saudara-saudara, wa azwajukum, isteri, wa ashiratukum, keluarga kamu selain daripada bapa, anak, keluarga dekat, adik-beradik semua sekali itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kamu melaksanakan syariat agama dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sahaja keluarga, malah isteri kita dekat sekalipun, kalau dia menghalang daripada untuk menegakkan syariat Allah, tak boleh buat kira. Wa amwalun iktaraftumuha, harta kekayaan yang kamu dapati. Sekarang berkenaan dengan harta pula. Ada harta dicari, dicapai dengan usaha kita sendiri, tapi harta tersebut menjadi penghalang daripada untuk kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita dan untuk kita berjihad di jalan Allah. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu khawatiri rugi. Ada perniagaan, ya takut ada peniaga yang nak meninggalkan perniagaan dia, bagaimana cara nak untung begitu begini. Ni jenis orang munafik zaman Nabi. Inna buyutana aurah, rumah kami tak ada orang nak jaga, kebun kami baru masak buah, macam mana kami nak pergi?
Macam mana kami nak berjihad? Siapa nak jaga kebun kami? Siapa nak jaga rumah kami? Banyak alasan. Kalau perkara yang nak menegakkan syariat Allah dan nak buat kerja agama ni, banyak alasan. Ini disebut dalam konteks ayat jihad. Kalau letak ayat ni pada kita, banyak alasan kalau nak buat benda agama. Allah panggil kota royong tu, Allah, sakit lutut, sakit apa ada belaka. Kalau jualan murah tu, oh, merakok lagi. Kota royong tu benda baik lah. Nak bersih kubur ke, nak bersih masjid ke, tak mari. Kecuali gula kambing mari, kalau ada mata kedarah, bukan kat sini tu, tempat lain. Wa tijaratun takshawna kasadaha, takut rugi. Nak buat kerja-kerja syariat agama ni, nak tutup kedai sehari, takut rugi. Takut rugilah, tutup sehari habislah saya. Takut kita rugi sangat rasa. Dengan tak masuk 1,000, 2,000 tu rugi rasa. Lebih sayang pada tu lagi, nak mani Allah dan Rasul. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Allah sayang ke rumah dengan perabot, dengan cantik-cantik semua sekali tu. Siapa tak mari masjid, sayang ke rumah tu. Takut curi masuk, pasang CCTV dah, tapi bimbang lagi. Siapa tak mari masjid, takut sangat. Takut ke Covid, masjid pun tak mari. Dia percaya pada Covid lebih pada Allah Ta'ala lagi dah. Mari tawakal lah, kita pakai mask dah, buat sejadah sendiri dah. Kalau nak kena juga, nak macam mana? Kita usaha dah tak mau bagi kena. InsyaAllah lah, kalau kita jaga sungguh-sungguh tu, tak kena kita. Jenis orang kena jenis pergi merata riti sekali. Sekarang lah, dulu dia merebot di masjid. Alhamdulillah lah kita jaga masjid supaya jangan jadi pusat untuk merebot ni. Ada merebot tempat lain, kedai makan apa semua sekali. Kita mari masjid, jangan takut. Takut sangat tak boleh juga hidup dengan takut ni. Macam orang hidup takut ke bini, tak boleh juga. Lah, duduk sekejap dengan kawan, kering telefon. Kita kata bini aku telefon. Angkat telefon, tak beri salam apa? Duduk mana? Bini tanya. Kawan dengar sebelah, suara bini macam singa. Tak boleh. Bini telefon, kena balik. Hiduplah keadaan takut, tak boleh. Dia tak boleh hiduplah keadaan takut ni. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, adakah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Allahu akbar. Disebut tentang ahli keluarga, keduniaan, macam-macam lagi. Tentu kita sayang semua tu. Sebut tadi azwajikum wa ashiratikum wa amwalikum wa amwalun taraftumuha wa tijarat, itu semua benda kita sayang. Tapi adakah benda tu lebih pada Allah dan Rasul? Wa jihadin fi sabili, dan lari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu rasa benda tu Allah Taala bagi tu lebih lagi, fatarabbasu, tunggu sampai hatta ya'ti Allahu bi amrih, keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sehingga Allah Taala datang keputusan. Maksudnya tunggu sampai Tuhan ni hukum kamu, baru kamu tahu. Mati esok baru tahu. Macam mana? Allahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Orang fasik dalam konteks ayat ni orang yang tidak mahu berjihad dan tidak mahu sebarkan agama dan menegakkan syariat kerana sayang kepada benda-benda yang kita sebutkan tadi, lebih daripada Allah dan Rasul. Fasik Allah Ta'ala sebut. Jadi kalau kita nak kait dengan ayat ni, supaya bersederhana dalam menyayangi perkara-perkara tadi, jangan kita masuk dia tu lebih daripada kita cintai daripada Allah dan Rasul. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita sambung perintah membahagikan harta pusaka kepada anak-anak. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.